A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para penonton sekalian, para jemaah kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya-Allah kita teruskan pengajian kita berkenaan indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan kita hari ini insya-Allah kita fokus kepada tajuk berkenaan 4 sifat orang yang bersedekah yang akan bersama baginda di syurga. Para jemaah, kita mengharapkan daripada amalan kebaikan kita, terutama bersedekah ini, akan dapat bersama baginda di syurga. Sebab dalam syurga tu ada pintu namanya Babus Sadaqah, pintu orang bersedekah. Jadi kita mengharapkan daripada sedekah kita mengangkat darjat kita hingga bersama baginda di syurga insya-Allah. Jadi antaranya 4 sifat yang kita akan bincangkan di sini. 4 sifat orang yang bersedekah ni akan bersama baginda di syurga. Pastikan bahawa kita memiliki 4 sifat ini. Yang utama ni, walaupun ada sifat-sifat lain, tapi yang utama mudah-mudahan mengangkat darjat kita akan bersama baginda dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang banyak bersedekah, banyak memberikan kebaikan bagi orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan mengangkat darjat kita dan membawa kita bersama baginda ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, tajuk kita berkenaan 4 sifat orang bersedekah ini yang akan bersama baginda insya-Allah di syurga. Para penonton rahimakumullah, untuk bersama dengan baginda di syurga ni macam-macam cara yang sebagaimana kita dah bincangkan dalam buku indahnya bersama Rasulullah di syurga. Jadi antaranya orang yang banyak bersedekah. Cuma orang yang banyak bersedekah pun ada sifat-sifat yang perlu kita jaga supaya jangan sampai nanti di hari akhirat kita dah lah banyak sedekah, banyak habis duit, tapi kenapa pahala kita sedikit? Rupa-rupanya ada sebab-sebab yang merosakkan pahala sedekah kita. Antaranya riak, antaranya nak menunjukkan kita ni hebat, banyak duit, antaranya al-manni wal adha, suka mengungkit-ungkit. Makna kalau
Kita dah sedekah, kenapa orang tak sebut nama aku? Aku dah sedekah 50,000, 100,000, nama aku tak disebut. Dia ungkit pula lagi dah. Jadi kita dah sedekah sudah, fisabilillah, tak sebut ke, sudah habis. Jadi di sini kita nak bincangkan berkenaan 4 sifat orang yang bersedekah ini yang akan bersama baginda. Para penonton rahimakumullah, duit ini satu perkara yang semua sayang. Semua sayang. Kadang-kadang dah sampai ada satu ketika sampai rasa macam bakhil, macam kedekut. Yang kita sampai duit dah banyak-banyak pun tetap tak mau nak kasih orang lain, orang fakir miskin. Sebab kita rasa kita dah penat-penat kerja ni. Padahal kita lupa duit yang kita kumpulkan satu hari akan tinggalkan kita. Benda malun. Malun bahasa Arab ni, mal maknanya benda malun, benda yang hati kita suka pada. Yamilu ilaihi. Benda yang kita suka antaranya harta, anak-anak. Dan ada orang kadang-kadang kalau nak bandingkan anak dengan harta, kadang-kadang lebih sayang harta daripada anak. Yang ada orang sayangkan anak daripada harta. Jadi dua-dua memang manusia memang sayang. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-Quran kata Al-Quran mulakan dengan harta. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak amat disayangi oleh manusia. Jadi kalau mengikut Al-Quran, manusia ni kalau dibandingkan antara anak dengan harta, mereka lebih sayangkan harta daripada anak. Kerana orang tak kisah pun anak nak jadi apa kan, harta tetap dia jaga. Anak nak minta duit tak boleh, kerja sendiri. Tapi sayang juga anak, tapi harta lebih. Cuma dalam Islam pun Rasulullah ajar kita supaya minta doa, dijauhkan daripada sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wal bukhl, daripada sifat takut dan bakhil, kedekut. Itu dilarang sama sekali para penonton. Baik, kita harapkan daripada amalan sedekah kita ini akan bersama baginda di syurga. Dan satu-satunya investment yang terbaik ialah investment dengan Allah Ta'ala. Pasal apa kalau kita investment masuk unit trust ke, stock exchange ke, kita buat pelaburan, selalunya dia ada turun naik. Kadang-kadang letak 10,000 mungkin naik 11,000, 12,000, dia turun balik. Kalau COVID ada problem, dah semua saham jatuh, naik sikit lagi turun. Tapi kalau invest dengan Allah Ta'ala, confirm 700 kali ganda plus jadi 1,000. Maknanya kalau $1 kita melabur di sisi Allah Ta'ala ataupun sedekah fisabilillah di sisi Allah, dah bukan $1, $2. Sisi Allah dah $1,000 para jemaah. $1 jadi 1,000. Mana ada investment dalam dunia $1 jadi 1,000. Jadi kalau kita derma $10, dah jadi berapa? 10,000. $10 jadi 10,000. Mana ada dalam dunia investment macam itu? Untung kemudian daripada 10,000 dia naik lagi, Allah Ta'ala akan gandakan lagi jadi mungkin 20-100,000. Daripada $10, kalau $100 dah 100,000. $100 di sisi Allah 100,000. Kalau 1,000 dah jadi $1,000,000. Hebatnya sedekah fisabilillah. Jadi ini yang kita harapkan daripada amalan bersedekah ni para jemaah, untuk dapat bersama baginda di syurga. Pertama sekali sifatnya dalam buku ni ada terangkan muka surat 493, iaitu sebaik-baik sedekah, ganjaran yang paling besar sedekah ni. Saya bacakan muka surat 493. Sebaik sedekah adalah harta yang terbaik ketika sihat, ketika takut miskin, ketika merasa bakhil. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqah a'zamu ajran? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina wa la tumhil hatta idza balagat al-hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza. Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia sedekah yang terbaik? Baginda menjawab, hendaklah kamu bersedekah ketika kamu sedang sihat. Satu, ketika sedang sihat. Pertama. Kedua, ketika merasa lokek. Ketika kedekut, bakhil tu nak sedekah, itulah kamu sedekah, itu yang terbaik. Yang ketiga, ketika kamu takut jatuh miskin. Ada orang ni kadang-kadang nak derma $50, dia rasa macam kena bankrupt. Nak derma $50, $100 macam apa? Nak tutup kedai. Padahal duit $200,000 ada. $100 punya pasal dia rasa macam nak habis duit dia.
Jadi ketika takut jatuh miskin, itu yang terbaik kamu sedekah. Yang keempat, mengharap jadi kaya. Ada orang kadang-kadang dah beratus ribu, alah nanti sedekah ni habis duit aku. Ni minta sedekah lah masjid, minta sedekah lah madrasah, minta sedekah ni kalau dah 100 ribu, habis duit aku. Padahal duit dia ada 200 ribu. Jadi para jemaah, ketika nak mengharapkan jadi kaya, itulah kita bersedekah. Itu yang terbaik. Kemudian yang kelima, dan janganlah kamu melewatkan sehingga apabila nyawa dikerongkong ingin mati, barulah berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk sekian si fulan dan sebagainya. Mana dah nak meninggal, duit dah berlambak dah ni. Mengharapkan kaya, nak jadi macam-macam lah orang sekarang, nak jadi bukan jadi milioner, sekarang nak jadi bilioner pula lagi. Sekarang pula ada orang nak jadi trilioner, lagi kaya, lagi kaya, lagi kaya. Jadi lokek, jadi meninggal, duit nak buat apa banyak tu, boleh kasih hidup balik, habis tinggal semua. Macam ialah Al-Quran memberi bayangan tentang Fir'aun. Bukan makna nak samakan dengan Fir'aun, tidaklah, cuma nak gambarkan Fir'aun tu, kam taraku min jannatin wa uyun. Apabila Fir'aun ditenggelamkan Allah Ta'ala, itu Fir'aun tu lagi kaya daripada kita, mungkin triliuner, sebab dia punya harta dia, istana dia, dia punya villa, dia punya kekayaan, tanah dia semua, harta teks tu. Al-Quran gambarkan bagaimana ditinggalkan begitu saja kekayaan Fir'aun. Dan juga Qarun. Qarun ni satu menteri juga di Mesir, yang mana dia punya kunci mengangkat dia tu, nak buka peti simpanan kekayaan, nak kena angkat sampai beberapa orang kuat nak angkat dia punya kunci dia tu. Itu pun akhirnya Qarun pun mati. Katanya pun ada di Mesir, katanya satu tempat yang jadi sungai kolam, itu katanya tempat harta Qarun. Qarun sebenarnya nama orang, yang mana sekarang dah jadi macam tasik itu. Katanya wallahualam asalnya simpanan harta Qarun dah diterbalikkan, dibinasakan Allah Ta'ala. Jadi itulah para penonton, para jemaah rahimakumullah, Rasulullah beritahu sifat pertama ni orang yang bersedekah, yang mudah-mudahan insya-Allah bersama dengan baginda. Apa dia sifat dia? Pertama, iaitu ketika kamu sihat, bukan ketika dah sakit, dah doktor kata kamu dah tak ada harapan hidup, lagi sebulan ya baru nak bersedekah. Kedua, ketika merasa lokek kedekut tu, itu kamu sedekah tu yang pahala besar. Yang ketiga, ketika jatuh miskin. Ada orang nak sedekah ni $100, dia rasa habislah aku miskin lah, padahal duit dia beribu-ribu dalam bank. Yang seterusnya, mengharap jadi kaya. Dia nak derma saja, alamak aku invest baru untung 1,000, takkan 1,000 aku nak derma pula. Dia kumpul lagi. Macam ada satu kisah seorang Habib cerita, dia kata ada hamba Allah ni, dia kata kalau aku kaya aku nak derma. Okeylah, tunggu sekali betul-betul ada jadi kaya, perniagaan dia menjadi. Jadi Habib dia tanya lagi, kamu dah janji nanti kalau kamu berjaya nak derma. Oh tak apalah, saya nak buat investment pula. Kata dah kaya nak derma, invest. Lama-lama tak derma pun. Jadi terlalu mengharapkan jadi kaya, dan jangan melewatkan sehingga dah nak meninggal baru nak bersedekah. Sebab itu dalam Al-Quran ada menyebut berapa ramai orang yang dah meninggal dunia ni nak balik ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Mereka nak balik ke dunia. Apa pasal pula kamu dah nak cabut nyawa, nak mati? Sebab dah diperlihatkan kelebihan besar orang yang bersedekah, jadi nak balik semula bersedekah. Mana boleh dah nak meninggal ataupun dah meninggal dunia dah. Jadi inilah satu sifat pertama, orang yang bersedekah akan bersama baginda. Yang kedua para jemaah rahimakumullah, iaitu hendaklah benda yang kita sedekah tu benda yang amat kita sayang, bukan benda yang kita nak buang. Lan tanalul bir, Al-Quran mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah mencapai kepada darjat orang-orang al-abrar, golongan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, melainkan kamu berinfak, bersedekah mimma tuhibbun, benda yang kamu suka. Jadi jangan sedekah benda makanan dah tak habis, nak buang, kasihlah tu jiran sebelah. Jiran kalau tahu pun dia tak nak. Benda-benda pakai dah buruk, dah rosak baru nak kasih orang. Kita hendaklah kasih benda yang terbaik di kalangan kita. Sebab itu apabila ayat ni diturunkan, lan tanalul bir, tidak sampai kepada sifat al-abrar, golongan yang mulia, melainkan kamu berinfak benda yang kamu suka, kamu cintai. Ada seorang sahabat Nabi,
berjumpa Nabi SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, setelah saya membaca ayat ini, saya ada sebidang tanah," dia kata. Masya Allah, dia tanah, dia kata, "Saya ni tanah ni amat saya cintai dan saya nak jadikan dia sebagai sedekah fi sabilillah untuk Rasulullah kepada para sahabat, pada umat Islam." Jadi wakaf lah kira. Tanah tu dia sayang, dia beri sedekah lillahi ta'ala sebagai tanah wakaf untuk umat Islam gunakan. Jadi begitu, makna dia menggunakan benda yang paling dia suka, dia serahkan pada Nabi untuk diwakafkan. Begitu juga tak silap saya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun ada juga satu ketika dia sayang pada satu benda ni, dan dia kata, "Aku akan jadikan benda ini sedekah bagi orang Islam yang lain." Masya Allah. Ini yang dimaksudkan, maknanya tidak sampai kepada peringkat al-abrar, orang-orang yang mulia di sisi Allah, melainkan kita menjadikan orang yang benda yang kita sayang ni sedekah kepada orang-orang yang berhajat. Ini para jemaah rahimakumullah, yang kedua ni lah. Jadi pertama tadi hadis muka surah 493 tadi, iaitu orang yang ketika sihat, ketika rasa bakhil, ketika rasa nak kaya, itu sedekah tu memang pahala besar. Yang kedua, ketika sayang dengan harta dia tu, benda yang paling dia suka, itulah dia sedekah. Saya bacakan sedikit di sini, muka surah 494, iaitu kalau sekiranya Nabi bersabda, kalau sekiranya seseorang itu bersedekah dengan 1 dirham ketika hidupnya dan ketika sihatnya, adalah lebih baik dari bersedekah ketika ingin mati atau selepas mati dengan 100 dirham. Masya Allah. Mana orang kalau tengah sihat, kalau dia beri 1 dirham itu lebih baik daripada kasih 100 dirham ketika nak meninggal dunia. Bayangkan mana Allah Ta'ala nak mendidik kita supaya buang sifat bakhil ni. Satu lagi Nabi memberitahu, "Mathalul ladzi yu'tiq wa yatasaddaq 'inda mautihi." Umpama orang yang merdekakan hamba dan bersedekah ketika ingin mati, nak mati pun nak bersedekah, seperti orang yang hadiahkan makanan ketika kenyang. Dah makan, dah tak habis dah makanan ni, baru nak sedekah orang. Macam gitulah, nak meninggal baru nak sedekah. Ibarat seperti makanan yang tak habis atau baki makanan yang tidak luak, barulah dihadiahkan pada orang lain. Begitulah perumpamaan orang yang ingin bersedekah ketika sedang sakit dan tiada harapan hidup, lalu mewasiatkan hartanya untuk sedekah, atau menderma ketika duit sudah tidak berguna lagi baginya kerana sudah dekat dengan hari kematian, maka ia ibarat seperti memberi makanan yang hendak dibuang tapi diberi kepada orang lain. Beginilah rendahnya nilai sedekah tersebut. Para jemaah, jadi selagi kita sihat, kita masih lagi ada harta, masih itu baru nak sedekah. Lagi satu, para penonton rahimakumullah, Nabi pun ada memberitahu, ada hadis lain, hendaklah kita bersedekah sekarang sebelum nanti satu hari orang dah tak nak terima sedekah kita. Ini nanti berlaku di akhir zaman, di mana wallahu alam, ada hadis menyebut nanti menurut hadis Imam Mahdi akan keluar dan membawa harta yang banyak, membawa melimpah ruah harta diberikan kepada orang susah, orang miskin, sehingga kena tak ada orang miskin. Ketika itu kalau kita nak bersedekah pun orang dah tak nak sedekah kita. Kita nak beri bantuan, orang pun dah tak nak. Itu jam pahala sedekah pun dah kita tak dapat, sebab orang-orang miskin pun dah kaya, semua dah ada harta. Jadi biarlah kita bersedekah, jangan sampai ketika dah berlaku semua dah kaya baru kita nak sedekah. Itu jam orang pun dah tak nak lagi. Ini peluang kita sekarang pula, makin banyak orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan bantuan. Sekarang di Afghanistan ni dengar kata yang ni orang-orang Turki katanya minta bantuan, pasal kita tahu ni orang-orang Afghanistan kadang-kadang dia dah keluar negara, dia pergi Turki pula sempadan. Ada yang pergi Pakistan, ada yang sempadan-sempadan mereka melarikan diri keadaan sekarang. Jadi mereka minta bantuan. Begitu juga ini orang-orang Yaman, budak-budak tak ada makan, tak ada ubat, orang pelarian Syria, di Rohingya. Ini tengah banyak mereka yang ada wang, bantulah semampu mereka, insya-Allah. Barakah, berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan digandakan dengan sebanyak-banyak ganda. $1 di sisi Allah $1000. Dia bukan 700 lagi, 1000. Maknanya kalau $10 dah 10,000. Besar ganjaran orang yang bersedekah.
Baik, yang ketiga iaitu golongan yang sifat orang bersedekah yang akan bersama baginda. Yang ketiga, orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tak tahu. Ikhfa, dia sembunyikan. Ini sebagaimana 7 golongan yang Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mana Allah Ta'ala akan memberikan naungan di padang mahsyar, tidak ada orang, mereka 7 orang tu. Jadi antaranya alladhi tasaddaqa biyaminihi wala ta'lamu shimalu. Dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri dia tak tahu. Senyap. Dia pun tak tahu, masyarakat pun tak tahu. Ini orang yang akan mendapat naungan, orang yang mulia sekali di sisi Allah Ta'ala, dan ini golongan juga insya-Allah yang mudah-mudahan akan bersama baginda dalam syurga. Mungkin ada orang bertanya, habis kadang-kadang ada orang ni derma tunjukkan dekat Facebook, dia tunjukkan dekat YouTube, sana-sana dia derma, dia tunjukkan sana, tunjuk dedah derma tu. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Sebab memang ada juga ayat Quran menyebut jahran sirran wa jahran, mana berikan sedekah dengan secara dilihatkan, ada yang tidak dilihatkan. Cuma ulama menerangkan yang dilihat tu kalau bagusnya zakat diperlihatkan supaya orang lain ikut. Adapun sedekah biasa ni sebaik-baiknya ikhfa, sembunyikan, sebab ia bukan benda wajib. Sedekah ni benda-benda sunat, sembunyikan supaya lebih besar pahalanya, sebagaimana hadis menyebut 7 golongan yang akan mendapat naungan di padang mahsyar, antaranya sedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu. Senyap-senyap orang tak tahu. Ini dalam hadis menyebut. Jadi ini yang ketiga, sifat orang yang akan bersedekah yang akan bersama baginda di syurga. Yang keempat, yang terakhir, iaitu sedekah yang banyak memberi manfaat, iaitu sedekah jariah. Dan mereka-mereka yang amat menghajatkan daripada bantuan kita. Orang-orang fakir miskin, orang yang susah, orang yang tak ada rumah, orang macam orang Rohingya, orang Yaman perlukan perubatan, makanan. Sebab itu kita lihat ni 2 bahagian ni, iaitu sedekah jariah yang mana berterusan pahalanya lepas kita meninggal, dan memberi makan orang yang betul-betul dalam memerlukan. Sebab itu pernah Rasulullah ditanya, ayyul Islam khair? Apakah Islam yang terbaik? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, memberi makan orang yang lapar. Jadi memberi makan fakir miskin, orang yang susah, pelarian yang tak makan dan sebagainya. Jadi ini pahala besar, sebab Rasulullah memberitahu sebaik-baik Islam memberi makan orang yang sedang lapar, dalam kelaparan, sebab dia membawa kepada kehidupan. Kemana kita memberi makan yang sedang lapar, membawa kepada kehidupan. Yang kedua, sedekah jariah tadi, iaitu sedekah yang mana kalau kita meninggal dunia, dia akan berterusan. Sedekah jariah macam kita bina masjid. Kita bina masjid yang mana memberi manfaat kepada masyarakat untuk sembahyang berjamaah. Kita bina madrasah supaya berterusan, budak-budak sekolah belajar ngaji, belajar Quran, belajar agama. Ataupun juga kita bina almiyah lisyurb, maknanya buat apa? Buat inilah telaga, buat air untuk diminum. Saya dengar ada banyak di Afrika, di Syria, di Palestin pun sekarang mereka sedang cari buat telaga air ni untuk beri minum air bersih lah. Sebab kita tahu di tengah perang sana, macam mana nak cari proses air, ada semua kena cari air perigi juga, air yang dapat diminum. Dan begitu juga rumah-rumah tumpangan anak yatim, rumah tumpangan orang-orang miskin. Ini semua sedekah jariah yang berterusan pahala lepas kita meninggal. Termasuk juga memberi makan orang yang kelaparan. Ini pahala besar di sisi Allah. Jadi ini 4 perkara para penonton, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, iaitu 4 sifat orang yang bersedekah yang akan bersama baginda insya-Allah di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.